Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita dalam segmen macam radio pula Tapi memang ada member kata radio kan. Kembali lagi dalam segmen Sembang Buku kan? Sembang Buku. Aku rasa nak kena tukar lah segmen kita punya program Yang kelas tu, discussion tu nak kena tukar lah. Round table. Boleh tukar. Boleh. Lepas habis yang ni lah. Itu pun dah nak habis lah kan. Itu pun dah nak habis. Dah masuk last punya. Dah Al-Humazah dah kan? Dah lepas Al-Humazah tu dah last lah tu. Sembang buku apa? Wahai penuntut ilmu. Ni pun dah nak habis dah. Tinggal satu ni je. Satu ni, lepas tu soal jawab sikit. Soal jawab tu dengan ada tinta. Untayan kata kan. Untayan kata. Ni pun ada berapa muka surat lagi? 11. Kan? 12 lah, 12 muka surat lagi. Siapa yang tengok dari awal sampai habis tu, hebat lah. Dan dah lah tak ada video, audio saja. Minggu ni kita akan start nasihat ke-11. Lupa. Siapa nak beli buku, boleh beli buku. Bawah tu ada link. Kita punya media sosial punya link pun ada, punya pautan media sosial. Media sosial. Orang salah, kebanyakan orang salah kata ganda ni. Apa yang salah? Orang besar-besar. Bukan orang besar-besar, orang-orang besar. Orang-orang besar. Orang besar-besar ni satu orang yang besar. Bukan ramai orang besar. Kata ganda ni salah. Lepas tu imbuhan, bila dua perkataan dia letak imbuhan pun salah. Ketidakpuashatian, bukan? Macam member cakap hari tu, ketidakpuashatian, kan? Ketidakpuasan hati. Kita kena imbuhan tu taruh yang perkataan pertama. Tak, imbuhan tu kena betul lah. Aku tak tahulah kaedah dia macam mana, tapi yang betul kena ketidakpuasan hati lah. Kena betul lah. Kita kebanyakan kita masih lagi tak dapat nak kuasai. Macam member dulu. Ilmu bahasa Melayu. Macam member dulu. Sekolah dulu lah. Kita orang sekolah dulu. Balik. Lepas tu ada kelas bahasa Melayu. Subjek bahasa Melayu. Lepas tu balik. Nak balik tu dia lambat. Dia turun tangga lambat. Kita orang dah bersesak-sesak kat tangga. Kita orang cakap, cepatlah. Dia kata, aku tengah mencepati lah ni. Mencepati. Sahaja bahasa Melayu kita orang garang. Memang garang buat bahasa Melayu. Aku kat sini, aku kat satu tangga, dia kat tangga yang turun bawah lagi kan. Sahaja tu tangga yang naik atas lagi. Siapa yang mencepati tu? Apa lagi, kita orang pun bergegas lah. Mencepati. Macam capati. Mencepati ni. Itulah Ustazah, kau ingat ke Ustazah Rafizah nama dia. Dia ajar bahasa Melayu. Dia ajar kita orang bahasa Melayu dulu. Memang garang. Tapi dia punya antara nasihat dia yang aku ingat, buat kerja ni time boring. Bila time boring buat? Bila time boring buat kerja. Sebab kau tak sekalipun kau habiskan masa kau dengan berhibur, mesti ada time boring. Kan, walaupun kau buka YouTube, mesti ada time boring. Boring ni, boring. Nak tengok video pun dah boring kan. Ya. Buat kerja. Tentu baru buat kerja. Buat kerja. Antara nasihat yang aku guna pakai sekarang lah. Kalau aku boring tengok YouTube pun tak ada apa.
tak apa lagi? Nak buka Facebook pun asyik cerita sama je. PRN Sabah lah, apalah. Lah edit video sekejap lah. Sama lah, aku pun memang bila dah habis main game tu dah boring semua, saya kalah je. Walaupun hiburan kan, dia tetap akan rasa boring tak? Akan ada rasa boring. So buat kerja masa tu. And pun antara kartun yang dia kata bagus, Detective Conan. Antara yang dia cadangkan tengok. Okay, ingat lagi. Mulalah. Sudahlah tu throwback nostalgia lama. Berapa tahun? Cerita berapa tahun ni? Sekolah mana? Aku tingkatan 3, 9 eh. 2003, 2009. 2009. Berapa 11 tahun. 11 tahun dah tu. Lama Dah rasa tua lah. Ha? Dah rasa tua. Memang tua. Memang tua. Memang tua. In relation tu budak-budak sekarang memang tua. Dia tak ada orang tua. Dia tua in relation pada orang yang lebih muda. Kalau cakap dengan orang tua, kita muda. Muka surat 84, nasihat ke-11, berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Penting. Doa letak belakang. Dia aku rasa lepas niat tu. Lepas niat tu kena doa dah. Tapi tak doa kat belakang mungkin tak buat. Dia ada dia punya ijtihad ke ijtihad priority susunan dia ataupun memang dia main letak ikut apa yang dia teringat ke, tak tahu. Ijtihad susunan dia. Tapi dari segi apa yang bagi aku lah, apa yang kita kena buat ni, aku punya ijtihad lah pula. Ni ijtihad, ni bukan ijtihad hukum. Ni boleh. Ni dalam ruang yang dibolehkan. Lepas niat tu doa lah. And bukan lepas niat je doa. Lepas tu pun kena doa. Doa ni setiap masa. Doa ni kena setiap masa. Sebab tu doa pun kalau boleh kita jangan terlampau sempitkan doa, ataupun contohnya cara berdoa ataupun lafaz-lafaz berdoa. Contohnya kalau doa kena baca Al-Fatihah dulu, tak semestinya, bukan maksud bukan itu, tapi tak semestinya perlukan permulaan yang panjang-panjang, selawat panjang, bukan. Doa ni macam ada contoh nanti kan, spoiler alert. Wa qur rabbi zidni ilma. Yang selalu kita dah baca, rabbi zidni ilma. Tak payah. Benda tu bila masa kita boleh selitkan kan. Satu lagi, doa tak perlu bahasa Arab tu. Tak perlu bahasa Arab. Yelah. Lah apa yang kita nak kan. Kadang kita tak tahu bahasa Arab je, tapi doa lah. Kalau rajin, carilah Hisnul Muslim ke, Al-Azkar ke. Kalau kita nak lebih mendekati macam mana cara Nabi, cara sahabat-sahabat doa kan, dalam bahasa Arab kan, nak boleh je. Yelah, pun pastinya lain lah dia punya tu feel. Kalau ambil lafaz Nabi dengan kita punya lafaz sendiri, lain lah kan. Lafaz sendiri, faham. Lafaz sendiri, kalau kita nak doa dengan tu, kita punya perasaan sendiri kan, lebih tu dengan biasa kita guna ayat sendiri. Bahasa Melayu pun boleh. Cuma yalah, macam nak cakap, kalau ada yang Nabi punya cara doa, lagi bagus. Biasanya macam doa Nabi kan, dia punya makna lebih doa merangkum. Nabi biasa dia banyak sekali. Rabbana atina fid dunya hasanah. Itu macam nak cakap, itu doa yang paling merangkum semua lah. Bukan itu doa yang paling banyak dibaca oleh Nabi kan. Aisyah, hadis Aisyah. Betul lah tu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati. Bagi kebaikan, datangkanlah kebaikan untuk dunia, datang kebaikan ke akhirat. Dan hindari api neraka. Hindari dari api neraka. Penting. Doa ni penting. Doalah. Apa ndak? Nak kahwin? Nak kahwin lagi? Doalah. Senang cerita lah. Kalau Allah tak bagi, siapa lagi nak bagi? Yalah.
Betul tu. Kalau aku dah doa lama dah tapi Allah tak bagi. Kalau Allah pun tak bagi, siapa lagi nak bagi? Yalah. Doa je lah. Doa je lah. Apa ya? Minta je lah. What choice kau ada? Kau ada pilihan apa lagi? Kau nak minta kat siapa lagi? Kita bukan orang tahu masa dah. Mungkin time kita dah banyak kali doa pun tak dapat lagi. Mungkin time tak dapat. Mana tahu lepas-lepas tu doa lagi. Kan Allah kata doa ni Allah kabulkan. Cuma time atau masa cara ataupun Allah keadaan. kabulkan. Keadaan doa. Wahai penuntut ilmu, hendaklah dirimu sentiasa ada hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Tautkanlah hatimu dan mohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala atas setiap perkara yang engkau lakukan agar dipermudahkan segala urusan di dunia dan akhiratmu. Apa doa tu? Ada yang famous kejap sebab masuk cerita munafik tu. Ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmatika astaghith kan. Aslih li sya'ni kullahu. Wala takilni ila nafsi tarfatan. Baikilah segala urusanku dan jangan tinggalkan urusanku kepada aku kepada dia aku sendiri. Walaupun sekelip mata. Doa selalu yang dianjurkan baca bila keluar rumah kan? Ke macam mana? Sebab aku selalu baca bila keluar rumah. Tak ingat lah. Biasa, tapi aku baca je. Biasa aku kalau nak keluar tu naik motor kan, pergi tempat jauh. Set lah ni kata set doa. Set doa akan aku baca. Bismillah tawakkaltu ala Allah. La haula wala quwwata illa billahi al-azim. Itu je. Doa naik kenderaan tu macam alamak. Biasa kalau tak naik kenderaan ingat lah. Subhanallah. Yang tu. Lepas tu kau baca yang doa tu lah. Ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmatika astaghith. Aslih sya'ni kullahu. Aku biasa doa tu aku baca pun set juga dia dalam set doa. Doa hindar dari empat perkara. Adil lah tu. Itu aku masih baca juga. Empat azab kubur. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr wa a'udzubika min azabil jahannam kan. Azabil jahannam. Terhindar dari fitnah hidup dan mati, terhindar daripada dajjal kan. Lepas tu daripada 7 sifat yang tak baik, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan kan. Lepas tu diberi 3. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Lepas tu ya Hayyu Ya Qayyum. Lepas tu doa dalam Hisnul Muslim Ali punya doa, Allahumma ighfir mali. Pernah dengar. Allahumma ighfir mali wa waladi wa barik li fi ma ataitani. Ini standardnya aku baca. Standard. 5 ni bila nak keluar rumah ke ataupun bila lepas solat ke? Anytime aku rasa nak doa, standard 5 ni aku baca. Orang set terbaca ni baca macam tu. Ni bukan sunnah. Ini kita punya sendiri. Kita punya sendiri. Sebab bagi aku 5 ni termasuk dengan lepas tu aku tambah Syahidul Istighfar, ini lebih bagi aku dah merangkum semua yang aku nak. Semua yang aku nak dalam hidup bagi aku lah kan. Mungkin bagi orang lain lain lah kan. Saya doa yang dia nak tambah doa untuk zuriat pula. Rabbana hablana azwajina. Lain pula. Tak mesti ikut kita orang, ikut ini je nak kongsikan apa yang selalu dibaca. Bukan kata ni sunnah ke, bukan tak kita orang bukan Habib kan. Ni kan kita orang bukan mujtahid. Ada ijtihad. Aurat al-attas sebagai al-attas. Kitab-kitab doa, kitab-kitab zikir dia orang tu kan. Kita bukan tahap macam tu, kita bukan jenis macam tu. Allah Subhanahu Wa Taala telah memerintahkan nabinya untuk memohon ilmu dan tambahan ilmu. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa qur rabbi zidni ilma, dan katakanlah wahai Rabbku, tambahkanlah ilmu kepadaku. Betul? Ni doa memang dah belajar daripada sekolah rendah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Sekolah rendah ada baca? Aku ada baca. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Tapi itu malaikat punya cakap kan. Subhanaka la ilma lana kan. Subhanaka la ilma lana. Cerita subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim.
Oh. Lepas Allah kata nak cipta malaikat tu kan. Yalah. Nak cipta manusia tu. Biasa sekolah rendah dulu apa doa? Allah maftah Allah maftah alaina dengan Rabbi syrahli. Rabbi syrahli. Biasanya macam itulah. Dan pas aku teringat sekolah rendah, lagi lama kan. Throwbacknya. Aku dulu sekolah rendah pengawas. Kan, pengawas kelas nombor 1. Kelas nombor 1 pengawas. Budak ni. Tak adalah net. Kita punya budak. Macam mana kita punya generation class of 94 ni, kan kita class of 94. Kata umur kan. Habis dah kira. Class of 94 ni lain macam. And masa aku sekolah menengah, cikgu-cikgu semua kata class of 94 ni apa? Ada masalah. Dia punya budak pandai, sama perangai dia macam budak bukan tak pandai, kurang akademik, kelas yang last generasi sebelum dan selepas. Dia punya perangai. Kan kita bising. Kan masa kita form 6, kita form 6 sama kan. Cikgu-cikgu semua komplain kan. Bising lah, itu ini kan. Kita lain macam sikit. Aku kelas first kan. Aku kelas first jadi pengawas. Biasa kelas first jadi pengawas. Kita orang sebelum masuk kelas beratur, kena beratur. Perhimpunan, bukan perhimpunan rasmi pun, perhimpunan yang biasalah kan. Sebelum masuk kelas, pengawas dari kelas first kena baca doa. Biasanya cikgu akan ambil first pengawas yang barisan kita orang, first pengawas cikgu akan ambil. Mula-mula aku biasa melambat-lambatkan diri. Kan tak nak kena baca doa. Okeylah. Lepas tu lama-lama tu cikgu ambil bukan orang first. Bukan pengawas yang first. Random pick. Dia biasa akan bila pengawas semua dah dapat catch up, cikgu ambil yang first. Dia akan tolak-tolak lah. Cikgu dah boleh detect. Cikgu detect pula dia orang dapat detect. Cikgu akan ambil mungkin yang kedua, yang ketiga. Aku dapat detect awal, cikgu ambil 2, 3. Aku tak apalah, biar aku depan. So jarang aku terpilih. Jarang terpilih Jarang terpilih. Lebih mendahului cikgu ni. Lebih mendahului cikgu dalam memilih tu. Ya, aku punya lebih ke depan lah pemikiran. Ada 2, 3 entiti aku. Tak ada. Gurau-gurau. Bukan cerita split personality apa. Dan di antara doa yang Rasulullah ucapkan adalah Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidni ilma. Ya Allah, berikanlah manfaat kepadaku dengan apa-apa yang Kau ajarkan kepadaku, dan ajarkanlah kepadaku apa-apa yang bermanfaat bagiku, dan tambahkanlah ilmu kepadaku. Ni penting juga, ilmu yang bermanfaat. Sebab tu kalau kita minta ilmu yang manfaat. Ilmu yang bermanfaat ni maksudnya bermanfaat untuk kita dan bermanfaat untuk orang lain lah. Kita saja atau dan orang lain sekali. Yang bagusnya bermanfaat untuk orang lain sekali lah kan. Yang bagusnya kita dan orang lain lah. Kadang ada ilmu yang manfaat untuk orang lain saja. Contoh macam mana? CPR. Ilmu tu. CPR kan untuk orang lain je. Ilmu tu untuk kita pakai untuk orang lain. Kita tak akan pakai untuk diri kita sendiri. Sekali tak ada yang cuba CPR diri sendiri. Ni tak ada orang CPR diri sendiri kan. Ada pula ilmu yang bagus untuk diri sendiri je. Contoh? Contoh. Sekejap aku fikir contoh. Cara bawa motor. Motor kau tak sama dengan motor kau. So cara nak bawa motor kau je tahu. Orang lain tak tahu. Kadang-kadang ada orang bawa kereta manual.
Ada yang kata, oh lepas 2 tu boleh masuk 4 terus. Kereta dia lah, mana kita tahu. Kita masuk juga 3. Tapi ada juga macam ilmu bawa motor tu ada gak manfaat untuk orang lain juga. Sekiranya orang lain tu akan terselamat lah daripada Yelah itu ilmu bawa motor in general. Tapi general. ilmu bawa motor kau. Oh, okey. Kadang motor kau tu ada tayar dia goyang apa. Kau je yang reti nak stabilize benda tu. Handle sengit, Ada sangat, kita je yang tahu. Kalau member bawa dah sengit. Asyik tukar. Asyik adjust je kan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menganjurkan kita untuk selalu memohon ilmu yang bermanfaat kepada Allah Subhanahu wa taala dan berlindung kepadanya daripada ilmu yang tidak bermanfaat. Contoh ilmu-ilmu yang tidak bermanfaat. Ilmu sekular. Ilmu sekular? Ilmu apa? Ilmu falsafah. Ilmu liberal. Contoh ilmu liberal? Aku kurang tahu ilmu liberal ni. Entahlah. Sebab aku sebab kita kalau di macam apa secara umum kan liberal ni dah nampak buruk kan. Padahal sebenarnya kan liberal tu ada maksud lain lah. Maksudnya dia ada perkataan liberal tu bukannya semata-mata buruk sebenarnya. Cumanya sebab tapi pemikiran orang-orang liberal tu jadinya. Orang yang terlampau mengambil pendekatan liberal ni jadikan liberal tu adalah perkataan yang atau satu dia buruk lah. Lebih-lebih lagi untuk orang Muslim lah. Bila kita dia ni liberal, dia ni liberal. Ikut kan macam liberal tu kan maksudnya kan. Yalah kalau cerita pasal liberal kan. Aku ada sembang-sembang dengan member Hakim. Sembang-sembang dengan Hakim. Dia banyak jumpa orang-orang liberal. Orang liberal. Bukan liberal Siti Kasim bagai. Liberal. Kau nak buat apa kau buat. Kau nak semayang kau pergi semayang. Liberal lah. Dia memang Betul. liberal. Kau nak buat apa kau buat. Liberal dari segi bahasa tu lah kan. Dari segi bahasa tu kau free. Aku tak kisah pun kau nak jadi apa. Ni orang liberal. Walaupun yalah salah lah. Patut kita nasihati. Benda yang buruk kena benda nasihat, yang kan? ikut. Benda yang baik kita kena ikut kan. Tapi liberal dari segi bahasa tu lah kan. Orang-orang liberal yang dari segi bahasa ni dia tak kisah kau nak jadi practicing Muslim ke, non-practicing Muslim ke, dia tak peduli pun. Kau nak pakai tudung ke, kau nak pakai apa, purdah ke, ikut kau lah. Cuma tu aku cakap dengan member tu kata, Hakim kata, kalau orang dia define diri dia liberal tapi dia selalu attack Islam, tu bukan liberal, tu anti-Islam. Kan, betul lah. Jadi apa liberal selalu orang yang dia liberal ni dia freedom. Free. Kau Dia nak tak buat kisah. apa kau suka lah. Dia tak kisah ikut orang kau lah. punya fahaman Kan? ke apa kan. Kau nak duduk macam mana ke, ikut suka kau. Kau nak sembahyang 3 kali walaupun salah lah kan. Liberal ni macam tu lah. Dia tak kisah. Dia tak nak hukum hudud ke bagai. Ikutlah itu negara kau kan. Dia tak peduli. Tapi kalau liberal yang ada kat Malaysia ni, ni liberal anti-Islam lah kita. Bukan nak panggil liberal lah. Nak panggil liberal pun macam kurang tepat lah. Ni Dia, orang-orang dia anti-Islam. tak menyokong freedom of religion pun. Freedom of practice, freedom of expression. Dia tak ni. Dan orang macam tu lah. Sambung balik kepada ilmu yang tak bermanfaat. Contoh ilmu buat arak. Ilmu buat arak, cara nak serve arak. Apa manfaat ni kita boleh dapat daripada tu? Dosa lagi dia. Tapi ada ilmu yang nampak macam tak bermanfaat tapi ikut konteks. Tengok keadaan lah. Tengok keadaan. Contoh? Lockpick. Kan?
selagi kita tak guna untuk masuk rumah orang, tak apalah. Betul kat tu. Kan kadang kita Rumah sendiri Ya. tu kan. Rumah sendiri. Kunci rumah ICT. sendiri kan, kunci tinggal. Macam mana nak buat Member ada penyakit pelupa kan. Ha. Lupa nak ambil kunci. Kunci rumah daripada luar tapi kunci kat dalam. Pun lupa, pun bukan lupa. Cicik. Cicir, Kena cicik. cuai. Selalu sangat Nak cuai. nak hidupkan kereta tanpa kunci kan. Hmm. Kadang kunci kereta entah pergi mana. Hilang kat mana. Macam ilmu nuklear bom. Dia kira ikut konteks tu macam mana? Nuclear Nuclear bomb bomb. ni tak tahulah apa perlunya dunia ni dengan nuclear bomb. Kena Oh. tengok balik sejarah. Kenapa apa nuklear bomb yang first dia buat? Dan kenapa dia buat? Kena tengok balik tu kan. Apa itulah bagi aku bom ni bukan nuclear bomb saja, bom in general. Tak ada lain untuk ambil nyawa manusia ni. Yeah. Tak ada fungsi lain bom ni. Bom ni tak ada fungsi lain kecuali untuk ambil nyawa manusia. Sifat dia saja dah menghancurkan. Kalau senapang kita boleh buat buru apa bagai. Bom Boleh kata dia tak ada manfaat lah untuk orang lain. tak ada. Even untuk diri sendiri. Yelah kecuali untuk perang lah. Tak Perang. ada langsung manfaat lain kecuali untuk perang. Perang lah. Untuk apa bom? Robohkan bangunan. Itu salah satunya fungsi dia. Tapi tak perlulah sampai nuklear dah. Yang nuklear ni dia nak menunjukkan kekuatan sebuah negara lah. Itu je. Tapi pun apa faedahnya? Yalah, faedah dia untuk Sekarang- faedah dia untuk negara tu dia. Oh, Okey. kau jangan macam-macam dengan kita orang. Okey, Macam tu sekarang lah. ada beberapa negara yang ada nuklear. Amerika contoh. Amerika, Israel. Iran. Walaupun kita tak iktiraf Israel sebagai negara, tapi entiti Israel tu Entiti Israel. ada nuklear. Russia kan, Rusia, pergi China, Iran ada. Iran. Banyaklah kan. Negara-negara ni ada nuklear. Tapi masalahnya dalam PBB dia kata siapa yang pakai nuklear ni tak bagus. Dalam PBB kata, Siapa yang pakai siapa yang ada? jangan sampai jadi perang nuklear dalam PBB. Dalam PBB punya sentimen lah kan. Jangan sampai jadi perang nuklear. Kalau jadi perang nuklear, bumi semua hancur. Yalah. So buat apa ada? Kalau tak boleh pakai. Tak perlu kot sampai nuklear. Movie apa yang aku tengok Avengers Age of Ultron lah kan. Yang dia hack, dia nak hancur, dia nak buang semua nuklear. Siapa kata? Bukan. Age of Ultron. Movie apa? Ke Magneto? X-Men. G.I. Joe. G.I. Joe pun ada juga. The X-Men pun ada juga. X-Men The Apocalypse. Ada, tak salah aku lah, Apocalypse tu. Dia kata nuklear tu kan buatkan tak bertamadun. Jadi dia hancurkan nuklear kat atas lah. Macam tu lah. Nuklear ni memang tak ada manfaat lah. Yelah, tak, kalau ada pun senjata nuklear dan tak boleh pakai, lagilah tak ada manfaat. Sebagai tu aware je lah. Tujuan dia dicipta pun tak dapat dipenuhi. So what? Hanya sebagai aware je. Nak menunjukkan kekuatan negara. Kalau nak tunjuk kekuatan negara, tak payah ada lah. Cakap je lah ada. Tak payah ada pun tak apa, cakap je ada. Janganlah serius sangat. Tak tahu, itu Itu bab nuklear lah. Itu bab politik politik dunia Aku tu. aku cuma itulah, aku tak tahu apa kebaikan senjata nuklear ni. Aku tak tahu. Ilmu nuklear ni kita tahu. Fusion energy ni kita tahu. Itu lain. Itu lain. Ni nuklear bomb yang Ha. dibuat daripada nukleon. Nukleon. Daripada nuklear tu lah. Nuklear bomb. Ini cerita lain. Kalau nuklear power plant macam kat Jepun yang selalu bocor tu kan. Tak tahu kenapa.
Jepun selalu sangat bocor lah. Tapi diorang tetap juga berdiri. Tapi elok betul. Dibetulkan. Kalau kat Chernobyl kat Rusia tu. Oh, Sampai Chernobyl. sekarang kan masih ada radiation. Ya. Sampai sekarang. Tak betul-betul. Tapi tak tolong Jepun orang Sombong. Jepun dengan Rusia kan dulu gaduh perang. Ya. Ego. Mana tadi? Rasulullah bersabda. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salu ilman nafi'a wa ta'awadhu billahi min ilmin la yanfa'." Min ilmin la yanfa'. Mintalah ilmu yang bermanfaat kepada Allah dan berlindung kepada Allah daripada ilmu yang tidak bermanfaat. Hadis hasan riwayat Ibn Majah. Nabi SAW memerintahkan hal di atas. Sebelah. Kita kena faham orang tulis buku ni dalam Word. So dia kat atas. Dalam konteks dia time nulis dia kat atas. Janganlah Rigid sangat. Janganlah lurus sangat. Kita baca apa buku kan, kita baca tulisan orang tu ikut konteks dia. Jangan ikut konteks kita. Tak sama. Nabi SAW merintahkan hal di atas kerana banyak kaum muslimin yang mempelajari ilmu-ilmu yang tidak bermanfaat seperti ilmu sekular. Oh, kau dapat di sini ya. Falsafah yang menyesatkan dan sebagainya. Baca. Contoh, sihir. Sihir tak boleh. Az-Zahabi kata sihir tak, orang Islam haram sihir. Tak boleh sihir. Tak boleh belajar. Belajar pun tak boleh. Memang tahu. Ada orang kata belajar boleh, tapi kita tak pakailah. Untuk apa kau belajar kalau tak pakai? Takkan ilmu tak bermanfaat tu? Kau ingat sihir ni macam apa? Antivenom. Ambil bisa ular jadikan penawar. Ada ke umat tu? Ada orang-orang yang dapat macam tu ada. Tapi aku tak tahulah orang yang merawat sihir menggunakan sihir. Tak tahu pula aku. Menghilangkan dosa dengan dosa. Dosa. Macam mana tu? Falsafah yang menyesatkan dan sebagainya. Falsafah yang menyesatkan contoh? Falsafah tak tahu contoh macam mana. Dia ada satu Falsafah biasa Greek kan. Biasa Greek lah. Falsafah Dia ada Greek satu falsafah nama dia realism. Oh, okey. Falsafah macam tu tahu. Kan? Kita ada satu nama dia realism. Tahu. Realism ni dia kata semua orang kita kena assume yang paling teruk dia punya version. Kita kena assume benda yang paling teruk jadi. So kita ni kira sangka buruk dengan orang lah ni. Tapi sekarang macam mana kata? Ada tak line berwaspada dengan sangka buruk? Ada tak sempadan, batas sangka buruk dengan berwaspada? Ada orang minta tumpah rumah kita tak kenal. Ada. Macam mana tu? Kita tak kenal tapi dia minta tumpang rumah kita. Betul juga tu kan. Itu kita setengah orang panggil waspada tapi kalau dilihat balik itu boleh masuk kepada bersangka buruk dengan orang tu kan. Macam mana? Ini perbincangan yang aku ada perbincangan ni dengan 2-3 entiti dalam kepala otak aku lah. Macam mana kita nak bezakan? Sebab aku terfikir sebab sangka buruk adalah kita waspada. Ke sebab benda lain? Cuba komen.
Apa pandangan korang semua? Komen lah. Kita orang memang Kita stuck. memang tak tahu dah lama dah benda ni bermain-main dalam fikiran kan. Betul ke tu? Waspada dan bersangka buruk. Macam Waspada dan bersangka buruk. Cuba korang komen. Kalau Ustaz Sulaiman Roslan ni, aku rasa dia selalu tengok kita punya ni. Sebab baru ni kita buat, semalam kita upload pasal bahasa Arab kan. Dia kata lepas tu dia buat post pasal bahasa Arab. Lepas tu dia ni Cuba kalau ada ustaz-ustaz yang dengar, cuba komen. Kita nak tahulah macam mana dari sudut pandang agama tu. Maka kita memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala ilmu yang bermanfaat dan agar kita dijauhkan daripada ilmu yang tidak bermanfaat. Nabi SAW berdoa. Recording ke ni? Kan tak recording. Recording dia jalan. Jangan takut. Allahumma inni a'udzubika min ilmi la yanfa' wa min qalbi la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabulah la yustajabulah la yustajabulaha. Ini doa yang biasa lah kita selalu doa. Ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada ilmu yang tidak bermanfaat, hati yang tidak khusyuk, nafsu yang tidak pernah puas, dan doa yang tidak dikabulkan. Itu penting belajar bahasa Arab. Kan dakwah yang tidak dijawab. Yustajab. Dijawab. Dia ceritakan bahawa pernah suatu ketika ada seorang penuntut ilmu hadis yang ingin belajar ilmu hadis bersama Imam Ahmad bin Hanbal. Pemuda tersebut meminta izin untuk tidur di rumah Imam Ahmad. Imam Ahmad bersetuju dan mengizinkan pemuda tersebut tidur di rumahnya. Macam inilah itu zaman sekarang kan. Tak tahu nak. Kita ada adik, kita ada kakak, kita ada anak perempuan. Nak bagi ke? Balik kepada itu kena tengok kaedah fiqh lain lah tu kot. Ada kaedah fiqh lain. Nak cerita ni ialah orang ni satu orang ni anak murid Ahmad bin Hanbal. Yang orang kita nak bagi ni siapa pula? Sedangkan banyak je berita-berita ustaz pun jam ngak kan. Tengok keadaan lah, keadaan semasa tak tahu nak macam mana kita nak bezakan benda ni. Listing kan. Waspada dengan bersangka buruk. Yang takutnya kita memang bersangka buruk saja. Kan? Imam Ahmad bersetuju dan mengizinkan pemuda tersebut tidur di rumahnya. Pada waktu malam, sewaktu hendak tidur, Imam Ahmad menyediakan satu bekas yang berisi air di bilik pemuda tersebut atas andaian air untuk dia gunakan solat pada waktu malam. Menjelang keesokan harinya, Imam Ahmad mendapati bahawa bekas air yang disimpannya semalam di bilik pemuda tersebut tidak berkurang. Maka ini bermakna pada waktu malam tadi, pemuda tersebut tidak bangun untuk melaksanakan ibadah. Imam Ahmad rasa terkejut dan berkata, Masya Allah talabul hadis ma'indahu wirdun bil lail. Masya Allah, inikah penuntut ilmu hadis tidak ada wirid pada waktu malam. Lihatlah Imam Ahmad rasa terkejut dengan apa yang berlaku pada pemuda tersebut. Melalui kisah ini dapat kita fahami bahawa seorang penuntut ilmu itu hendaklah mempunyai wirid atau amalan di malam hari untuk mengabdikan dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di samping berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar sentiasa diberikan kekuatan dan keistiqamahan dalam melakukan ketaatan dan beribadah kepadanya. Dan di antara waktu yang mustajab untuk berdoa ialah pada waktu pertengahan malam. Nabi SAW bersabda, Rabb kita turun ke langit dunia ketika 1/3 malam. Lalu dia, yakni Allah berfirman, siapa yang berdoa kepadaku, pasti aku kabulkan. Siapa yang meminta kepadaku, pasti akan aku berikan. Dan siapa yang mohon ampun kepadaku, pasti akan aku ampuni. Nah, turun macam mana tu tak nak cerita lah. Bukan kat sini tempat dia. Bukan kat sini pun tak payah cerita kan. Salah kata biarkan, lalukan dia. Tapi
kadang setengah orang ada salah faham yang bila salaf kata lalukan dia, seolah-olah salaf memang tak ambil, kira macam tak takwil dan apa ni, tak takwil dan Tak isbat. kan. Hmm. Tapi sebenarnya macam ada yang keterangan lain masuk kat situ, bukannya salaf ni tak isbatkan sifat tu, tapi dia kata tak payah bincang panjang lah. Tak payah bincang panjang. Isbat lah maksudnya. Isbat, tapi tak payah bincang panjang lah. Cukup laisa kamitslihi syai'. Laisa kamitslihi syai'. Settle. Ibn Abdul Bar kata ijma' Ahli Sunnah wal Jamaah beriman dengan zahir ayat. Zahir sifat. Ayat sifat. Zahir ayat sifat. Siapa yang kata mujassimah, siapa yang kata musyabbihah, ini Jahmiyah. Tak lain Jahmiyah. Jangan marah kita orang, marah Ibn Abdul Bar. Dia bila dia jadi mujassimah, macam mana? Mujassimah kufur. Tak ada siapa ragui. Tapi bila jadi mujassimah ni, bila dia kata tangan Allah sama macam tangan aku, tangan Allah sama macam tangan dia, Tangan Allah sama tangan macam Allah tangan sama macam satu tangan ni. tu. Kalau sekadar tangan Allah itu tak, belum kira lagi, belum kira mujassimah lagi. Kalau tangan Allah yang selayak baginya, tak kira mujassimah. Kan hujah bodoh lah kan, hujah bodoh. Kaki meja ada kaki tak? Kita panggil kaki meja tau. Meja ada kaki kan. So meja sama dengan makhluk, sama dengan manusia tak? Tak sama. Kaki meja kita cerita kaki meja lah. Kaki manusia kita cerita kaki manusia lah. Sama macam tangan Allah, tangan Allah lah. Tak sama lah dengan tangan makhluk. Kan kaki tangan kerajaan sama tak dengan tangan kita? Tak sama. Kita panggil kaki tangan juga. Macam arwah ni Aziz. Dia kata kalau bahasa Melayu tak pandai, tak segesek Arab lah. Anak sekolah. Dia kata anak sekolah. Tak tahu video. Bila sekolah beranak? Letih lah. Bukan sekolah beranak. Faham macam tu lah. Apa ni tadi? Manusia yang paling lemah ialah manusia yang paling sedikit berdoa. Betul lah? Betul lah? Hadis riwayat Ibn Hibban, Hasan. Hasan kat sini taraf, bukan Hasan nama orang. Kejayaan seorang pelajar bukan diukur dengan setinggi mana pointer yang dia miliki. Ni riwayat siapa pula ni? Ni nukilan siapa dia tak tulis. Tak tulis. Okay, ustaz tu sendiri buat. Kejayaan seorang pelajar bukan diukur dengan setinggi mana pointer yang dia miliki, tapi kejayaan seorang pelajar itu ialah apabila ilmu yang dipelajarinya itu dapat mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. So makin banyak pointer, makin banyaklah, makin macam mana cakap, bila dia banyak pointer, dia banyak tahu. Dia banyak tahu tu, lagi payahlah nak dekat diri pun. Macam tu, lagi banyak tahu tu, lagi susah dia nak manfaatkan kesemuanya. Orang yang tak berapa, orang yang pointer tak tinggi, kita kata dia kurang tahulah. Dia kurang tahu. Mungkin dia dapat satu atau dua ilmu yang dapat. So 1-2 ni je yang dia kena manfaatkan sepenuhnya. Kalau orang yang pointer tinggi ni, sekalian banyak ilmu dia yang dia dapat, kiranya lagi besar juga lah tanggungjawab dia sebenarnya. Makin banyak belajar, makin besar lah tanggungjawab tu. Untuk mengamalkan, untuk manfaatkan ilmu tu. Sebab tu time sikit pun amal lah. Time sikit lah amal. Bila dah biasa sikit-sikit tu nanti bila tambahan baru yang sikit ni tak tertinggal. Bila yang contoh satu ni dah biasa amal. Bila dah tambah ilmu lagi satu, nak amal yang ni dah tak rasa amalan dah. Macam nak cakap, dah tak rasa susah nak amal kan. Sebab dah biasa. Dah biasa, dah selalu buat. Kita kena kurangkan apa gerakan-gerakan fizikal ni. Kita tak ada video. Wow. Kena buat video. Kita tak ada video. Okey. Kurangkan.
Sebab tu aku nak terangkan. Kadang aku nak terangkan ni, terangkan maksud aku ni payah. Perlukan sketch. Perlukan sketch. Dayung perahu 7 haluan membawa roti bersama rempah. Kalau ilmu tidak diamalkan, ibarat pokok tidak berbuah. Cik, wah. Bawa roti bersama rempah. Ni nak kena tanya ni. Dia pantun dia buat sendiri ke? Rempah apa? Roti tu. Habislah. Sampai aku start 88. Aku rasa yang ni boleh sekali je kot. Minggu depan. Ni soal jawab dengan nukilan lah. Berapa je lagi? 8 je lagi. Yang seterusnya ni soal jawab lah. Soal jawab berkaitan ilmu. Ada berapa soalan? 3 soalan silap. 3 ke 4? 3. Rasa boleh. Kita boleh sekalikan lah. Kita sekalikan lah. Senang cerita. Bila? Minggu depan lah? Minggu depan. So stay tune lah minggu depan. Kalau alah dah nak habis dah. Sikit je lagi. Segmen yang ni. Segmen yang ni. Maksudnya lepas habis ni kita akan buka buku lain lah. Pun kalau ada cadangan buku-buku lain. Cuba komen. Kalau boleh jangan yang tebal-tebal lah. Yang set-set macam ni lah. Pinipis je lah. Pun janganlah yang bawah 100 muka. Janganlah yang kontroversi sangat. Kan letih kita nak menjawab kontroversi ni. Kan apa? Buku apa? Contoh yang kontroversi. Ada satu buku ni pasal Aristotle dengan Luqmanul Hakim. Dia kata Luqmanul Hakim tu dalam Quran tu Aristotle. Ya. Ada satu buku ni. Boleh lah. Kajian dia lah. Itu kajian dia macam mana? Ikut kajian dia lah. Janganlah cerita, janganlah cadang buku tu. Letih lah kita nak baca, nak jawab bagai. Kalau orang tanya, buku-buku yang simple lah. Yang general pun okey. Macam ni lah. Kita prefer yang macam ni lah. Adab, motivasi. Kan buku yang kita boleh sembang dengan santai. Kalau macam kalau buat buku-buku bab fiqh, bab hukum-hukum ni payah nak sembang tu. Serius sangat. Bukan kita tak nak buat kan, tapi kita buat dengan cara lain kot. Mungkin kita akan buat dengan format yang lain. Mungkin kalau untuk format sembang macam ni kan. Untuk sembang macam ni kita prefer buku-buku macam ni lah. Pun cadangkan. Kalau tak ada cadangan, kita orang pilih buku sendiri lah. Takut korang tak suka. Buku yang kita orang suka. Buku yang kita orang suka. Letih lah. Buku yang kita suka. Buku apa? Alamak. Yang dekat isteri alamak. Apa tajuk tu? Isteriku menikahkan kau. Letih lah. Apa tajuk? Itu pun jangan. Letih. Dekat Maktabah Pusta tu. Apa buku nipis juga, warna putih. Apa tajuk dia? Buku nipis warna putih. Panduan solat wanita. Ya, itu ke? Oh, tak, itu buku itu aku punya. Bukan buku kat situ. Sebab dulu aku pernah beli buku Akidah Imam Syafi'i. Lepas tu dia bagi free tajuknya Isteri Soleha. Isteri Soleha, buku kecil. Itu pun Siri-siri membeli isteri soleha macam tu lah kot. Itu pun Dia bagi aku walaupun aku tak ada isteri. Tak ada isteri satu. Bukan ini memilih. Kira untuk orang yang pra. Belum nak pilih lah. Kalau aku nak pilih pun belum lagi. Jadi tak apalah, aku terima je lah. Aku dah bagi hadiah kan. Itu pun letih kat tu nak baca. Sangat konteks dia tu. Datang feminis ni. Letih dia. Letih. Bagus lah kalau feminis dengar kita punya ni. Yalah, dia komen ni je kan. Dia report kan apa tak jadi sebenarnya. Terus kena tutup channel. Report ni bukan. Report dah lah tak ada peluang untuk argue. Kan YouTube kan tak ada peluang untuk argue langsung. Report terus dia suruh ban.
Sistem kan. Cukup lah sampai situ hari ni. Untuk minggu ni cukup lah. Apa lagi nak? Tunggu apa lagi? Komen lah. Komen buku apa. Komen pasal sangka buruk dengan waspada. Siapa yang ada idea boleh. Cuba komen. Kita nak tahu general consensusnya macam mana. Kan? Lagi apa lagi nak komen? Nak suruh dia orang komen apa lagi? Tak adalah. Pergi tengok video kita orang yang baru tu. Video kita orang yang last tu. Last video. Konten baru tu. Nanti kita akan tambah. Tengok view pun cepat naik tu. Ya, satu video pendek-pendek yang tu orang suka lah. Orang lebih prefer tengok highly edited video lah. Video yang banyak edit. Kalau macam ni tak ada. Sebab tu orang tak pernah tengok. Ya. Cukup tu sampai situ. Kalau ada nak beli buku, kalau nak dapatkan buku ni walaupun kita tak nak habis, nak dengar ke? Nak dengar nanti dari mula balik. Ada link kat bawah. Kita punya media-media sosial punya link pun ada kat bawah. Macam mana aku nak cakap link? Kita punya link media sosial. Kita punya media sosial punya link. Banyak sangat punya dia. Adalah. Apa ayat dia sebenarnya? Kita punya link media sosial lah. Boleh lah macam tu. Sampai lah maksud. Kita punya link media sosial. Sebab link tu dah bahasa Inggeris, jadi tu rasa macam pelik tu. Kita punya pautan media sosial. Macam ni. Link media sosial kita. Okey. Link media sosial kita pun ada kat bawah. Bahasa Melayu pun letih lah. Nak belajar bahasa Arab kan. Jangan tak belajar bahasa Arab. Belajarlah. Assalamualaikum. Mais muka. Bukan mais muka, mas muka. Untuk orang baru-baru dia mais muka. Dia tak pandai lagi nak sambungkan terus. Assalamualaikum. Jazakallah khairan. Alhamdulillah. Boleh tu. Okey tu. Subhanallah. Okey tu. Bismillah pun Arab juga. Alhamdulillahirabbil alamin. Bolehlah. Belajar bahasa Arab, kalau nak belajar bahasa Melayu, belajar bahasa Melayu. Ada je ustaz-ustaz kita tamadun Melayu. Dia PhD tamadun Melayu. Ustaz Zahiruddin kan? Oh ya. Cukuplah sampai situ. Jangan lupa like, share, subscribe, komen, ajak member-member dengar. Apa lagi? Buka hari-hari. Yelah kot, dengar dalam kereta, dengar dekat radio. Pasang lah korang bukan dengar radio pun kan. Aku pun jangan dengar radio lah. Aku biasa buka lagu sendiri kat telefon kan. Korang pun jangan dengar radio kan. Buka lah. Dah boring-boring dengar lagu tu, buka lah. Apa dah salahnya. Bukannya ni like, share, subscribe kan free. Subscribe free kan. Share pun free je. Pakai data je lah. Data tu guna untuk benda lain juga. Alang-alang sambil-sambil. Sikit je kan. Sambil-sambil. Like pun free, share pun free, subscribe pun free. Alah free je. Janganlah tamak. Jangan kedekut. Kan bagilah. Kalau tak puas hati kau, boleh je unlike. Boleh je unsubscribe. Tapi sekarang subscribe lah. Sementara masih suka ni. Pun tunggulah kita punya konten-konten, format-format baru yang akan datang. Tengoklah. Sepatutnya ada satu video. Hari tu ada recording tak? Apa? Kata hari Jumaat hari tu kata nak recording. Dah buat. Tukar tadi. Oh, dah tadi. Tunggulah. Kita tunggu yang tu pula. Video yang lain, orang yang lain. Kita tunggu sama-sama. Aku dengan korang semua kita tunggu. Aku tunggu je. Ni member-member kita buat kan. Pun siapa-siapa nak buat video juga. Kan? Nak buat video, nak kongsi
pun bukan mesti topik-topik agama kan, asalkan pengetahuan, asalkan ilmu, boleh je hantar kat kita orang. Tapi setakat ni tak ada dah dapat bayaran. Setakat ni tak ada dapat bayaran lah. Mana Ni tahu nak just cuba sharing is caring lah. Sharing is caring. Siapa-siapa nak cerita pasal apa, quantum physics ke, Quantum physics. tesseract ke, ikutlah. Quantum realm. Cerita kalau boleh nak cerita. Media-media sosial kita pun link semua ada kat bawah. Boleh lah approach kita, siapa yang nak buat segmen baru ke. Kita open saja, open for discussion. Kita open for discussion. Cukup sampai itu dah dekat sejam. Cukuplah. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.